Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and greetings. Okay, good evening. So let me take saya ambil screen. Yep. Okay. Alright. Okay. So hope you can see. Hope semua orang boleh nampak saya punya screen sekarang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So saya mulakan perkongsian saya pada malam ini. Okay. So a bit about myself. So my name is Dr. Jufrizal Karjanto. So saya orang Pontian Johor, orang Jawa lah, orang Jawa Pontian Johor. Okay, alright. So I got my PhD 2 years ago in dalam human factors in autonomous vehicle. So berkenaan kajian manusia dalam kenderaan suapandu, kereta yang berjalan sendiri itulah. So saya orang Mechanical Engineering, okay, daripada Fakulti Mechanical Engineering, UTEM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, di Melaka, okay. So ada orang tak tahu juga UTEM tu kat mana. So UTEM tu kat Melaka lah. Apa tagline NC baru kita, UTEM is Melaka and Melaka is UTEM lah. Okay, so saya sekarang di Melaka, okay. So walaupun saya mengajar engineering, tapi saya berminat dengan teknologi Apple sebab pada saya ia membantu saya menerangkan, kerana konsep engineering adalah satu konsep yang agak sukar sebenarnya untuk dibayangkan actually, sebab banyak benda tu berlaku, memerlukan sesuatu untuk dibayangkan. Contohnya macam banyak, dan seperti tuan-puan tahu juga mungkin engineering adalah banyak berkait rapat dengan fizik dan sebagainya. So konsep-konsep ni adalah sangat sukar dibayangkan kalau dalam buku biasa, dalam buku teks. Kita kena baca teks tu 4-5 kali, kadang tak faham lagi, esok baca lagi, oh baru faham macam tu kan. So saya rasa dengan menggunakan teknologi, contohnya teknologi yang terkini seperti teknologi yang di-offer oleh macam perkakas seperti Apple dan sebagainya, boleh membantu memudahkan pemahaman ini. Okay, bukan apa, kalau student tu faham, kita boleh push dia kepada taksonomi yang lebih tinggi lagi. Kalau dia dah faham level-level yang basic, maka kita boleh push dia untuk berfikir secara kritikal. Okay. So jadi hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang bagaimana kita boleh menggunakan Pages. Dua apps hari ini, dua apps akan saya kongsikan. Bagaimana kita boleh menggunakan Pages untuk dijadikan sebagai buku interaktif ataupun sebagai e-textbooks untuk pengajaran. Okay. Di mana macam saya baru katakan tadi, jika kita boleh gunakan teknologi untuk memudahkan pelajar memahami konsep ataupun konsep sesuatu hukum atau contoh ataupun satu hukum, so jadi kita boleh push dia untuk go kepada something yang lebih tinggi. Okay, so jadi saya akan mulakan dengan konsep Pages sebagai buku interaktif. Kemudian saya sambung dengan sedikit bagaimana menggunakan notes untuk melakukan sumbang saran ataupun brainstorming dan juga untuk kolaborasi. Dan akhir sekali, bagaimana Pages juga boleh digunakan oleh pelajar untuk menghasilkan e-tugasan. Jadi konteksnya, kalau yang poin nombor 1 ni mungkin lebih kepada tenaga pengajar, bagaimana kita sebagai tenaga pengajar boleh membangunkan buku interaktif. Manakala yang kedua dan ketiga ni, poin kedua dan ketiga mungkin lebih kepada pelajar. Bagaimana kita boleh men-channelkan student tu untuk berkolaborasi dan membuat tugasan, especially dalam keadaan sekarang ni. Okay, the focus of the topic is sekarang bagaimana kita boleh menjadikan perkara ini bila kita melakukan aktiviti ini dalam keadaan sekarang. Maknanya pembelajaran di rumah dengan apa-apa perkara yang ada di rumah, dengan peralatan dan pergerakan yang terbatas di waktu ini sekarang. Okay, di waktu PKPB ini di beberapa kawasan. Okay. So jadi tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan poin yang pertama. So bagaimana Pages boleh digunakan untuk membangunkan e-kandungan dan juga tugasan. Okay. So okay, saya akan kongsikan saya punya screen untuk saya punya perkongsian. Okay. Right.
Share screen. Okay, start. Okay. Okay, alright. So boleh nampak saya punya iPad sekarang. Okay, Dr. Nizam boleh nampak? Boleh, clear. Alright, okay, baik. So, so pertama sekali saya nak kongsikan saya punya e-book saya ataupun e-textbook. Okay, so bagaimana saya menggunakan konteks, saya menggunakan contoh fizik tingkatan 4 iaitu daya dan gerakan. So this is expected punya tajuk sebab saya suka fizik. So sebelum saya ada cikgu fizik yang agak cool juga masa saya sekolah teknik Johor dulu. So cikgu tu yang banyak kind of spark my interest lah kat fizik dan saya ingat lagi nama dia. Okay, so apa yang saya gunakan contoh adalah fizik tingkatan 4 iaitu dalam chapter, tak salah saya chapter 2, daya dan gerakan. Okay, di mana di dalam konsep di dalam topik ini pada saya berpendapat bahawa perlunya sudah memahami hukum gerakan Newton pertama. Okay, kalau nak belajar engineering, kalau banyak contoh engineering mungkin, tapi boleh diaplikasikan pada saya konsep sama kepada matematik dan sejarah dan sebagainya. Semua saya jadikan contoh fizik ni sebagai contoh saya pada malam ini. Tapi dalam sesuatu mata pelajaran saya rasa terdapat beberapa konsep yang sangat penting yang mana student perlu kuasai. Contohnya hukum gerakan pertama Newton, okay? Ataupun Newton first law dalam bahasa Inggerisnya. Siapa nak buat engineering ni kena kenal Newton. Ni memang orang antara the genius mind of the past centuries lah, okay? Dan banyak hukum boleh diterangkan dengan hukum Newton's law. Contohnya even pergerakan planet, bagaimana orang mengkaji, bagaimana orang jumpa planet Pluto dan mengatakan Pluto itu bukan planet pun dapat dibuktikan dengan Newton first law sebenarnya. Tapi itu dah level yang sangat tinggi lah. Tapi basicnya adalah Newton first law juga. Okay, so jadi dalam merangka satu contoh pada saya, jika kita nak buat satu assignment yang kita nak berikan kepada student, terutamanya di waktu MCO sekarang ni, di waktu pergerakan agak terbatas dan PKPB di kawasan di beberapa kawasan dan juga semestinya sekolah dah tutup sampai hujung tahun. So apa kita boleh buat? Kita perlu memastikan student faham dulu sesuatu konsep. Sebelum kita nak bagi dia tugasan ataupun kita nak beri dia satu test ataupun sebagainya, tugasan lah secara general, kita kena pastikan dia faham dulu konsep tu. Okay, so apa kita boleh buat adalah kita mulakan dengan something contextual ataupun something yang kita boleh jentik fikiran dia. Macam mana dia terjadi satu benda ni? Okay, contohnya, saya yang pertama ni, contoh ni crane lah. Contoh suka lukis pun lukis crane kan. So okay, ada kalau boleh dapat dengar mungkin agak slow sikit malam ni, saya tak tahu kenapa suaranya agak slow sikit, tapi nampak crane ni naik, okey, nampak pergerakan the pendulum ni naik dan juga ada bunyi, okey, ada bunyi macam dia bergerak lah, okey. Lepas tu kita tanya dia lagi, okey, making something yang lebih interesting dan lebih maybe aplikasi dia lebih luas. So macam mana kalau kita pernah tengok ni, saya rasa performer ni atau not really a magician tapi adalah performer, macam mana dia boleh tarik kain ni tanpa cawan dan pinggan dan sebagainya pecah ataupun terjatuh. Okay, so kita kita jentik dia punya fikiran, kita tanya dia sikit macam mana benda ni boleh berjadi kan? Buatkan dia fikir, betul juga macam mana magician ni ataupun performer ni boleh buat this act successfully without jatuhkan semua benda ni. Okay, so bila kita dah tanya dia, pada saya baru mungkin kita boleh terangkan konsep tu, macam mana konsep terjadi. Okay, oleh itu kita boleh terangkan dengan satu video contohnya. Okay, satu video macam mana, dan saya gunakan contoh di sini adalah permainan bola sepak. Pada saya semua orang tahu, insyaAllah kalau tak tahu main, boleh faham macam mana permainan bola sepak tu dilakukan. Kita sepak je bola tu, okay, sampai dia masuk gol. So insyaAllah saya rasa perempuan pun faham, ini adalah satu general sport yang hampir semua orang tahu. So bayangkan, contohnya saya mulakan statement, bayangkan anda menonton perlawanan bola sepak dan dalam perlawanan tersebut bola sepak akan sentiasa bergerak atau sentiasa bergun. Okay? Dengan menggunakan permainan bola sepak sebagai contoh, kita akan pelajari konsep keseimbangan dalam daya dan gerakan. Okay? Pada saya pertama kali kalau kita nak faham Newton first law, kita kena faham konsep keseimbangan ataupun equilibrium dalam bahasa Inggeris. Okay? So kita terangkan macam ni berlaku.
Okay, by the way video ni saya connectkan ke YouTube. So mungkin dia sikit loading dan saya akan tunjukkan macam mana kita boleh buat dalam Pages. Okay, so dia loading sikit saya rasa. Dia bukan video biasa, this adalah video saya sendiri saya upload ke YouTube dan juga sekarang saya linkkan ke Pages saya. Okay. Imagine yourself watching your favorite Slow team sikit, football match. At the beginning of the game, the ball is placed at the center of the field and is not moving. The game will begin once the referee blows his whistle. The ball will start to move when the player kick the ball. Hence, the ball is not moving unless a player kick it or keep on moving unless it is stopped by another player or meeting the opponent net. Therefore, there will be two scenarios. One is when the ball is at rest or not moving, and the other is when the ball is in motion or keep on moving. These two balls are said to be in equilibrium. An object in equilibrium will stay at rest or will stay in motion. Okay, so saya terangkan yang mana macam mana bola tu bergerak dan macam mana ada dua konsep di mana equilibrium ni mengandung mesti ada dua senario. Yang mana pertama dia at rest atau pegun, yang kedua dia dalam linear motion ataupun bola tu sentiasa bergerak. Bola akan bergerak forever sampai someone sepak atau kena tiang gol. Macam itulah. Sepatutnya itu dalam keadaan yang kata perfect lah. Tapi kita tahu dia tak akan berlaku sebab ada friction dan sebagainya. Okay. So next saya terangkan sedikit berkenaan tambah teks sikit, tapi at the same time dalam teks ni juga kita boleh semasa dia baca ni kita boleh letakkan macam sedikit muzik lah. Contohnya macam just to okay, sambil baca tu feeling lah dengan muzik tu kan. Okay, untuk mengekalkan keseimbangan bola tersebut okay. Tak tahulah okay. Contohnya macam tu. Okay. Dan dekat sini juga saya letak gambar Newton's Law dengan Apple ni. So kisah Newton Law dengan Apple ni adalah satu kisah yang patut tahulah macam mana Apple tu jatuh kat kepala dia dan bagaimana itu trigger dia untuk berfikir dan menghasilkan dan mengeluarkan Newton's Law pertama tu sebenarnya. Okay. So dia percaya yang kenapa tiba-tiba Apple tu jatuh kan? Sebab patutnya kalau tak ada apa-apa, Apple tu patut stay forever dekat situ ataupun tak bergerak lah, sentiasa pegun. Okay. So kat sini ada sikit penerangan bagaimana kita boleh menerangkan sedikit tentang sedikit teks dan juga ada muzik di situ. Okay. Lepas tu kita sambung balik penerangan tu. Okay. So kenapa satu objek tu tak stay pegun ataupun tak kekal bergerak? So actually sebab ada satu force yang mana force ni menyebabkan is at rest or not moving. Okay. There is a weight force with a magnitude mg and facing downward, and also there is a normal force acting on the ball with magnitude n and facing upward. There is no force in the x direction, while in the y direction mg is equal to n. The net force is equal to 0 and the object is set at in equilibrium. When a player kicks the ball, his kicking creates an unbalanced force. While the ball still has the weight and normal force, the unbalanced force has produced two forces in the x and y direction. In the x direction, now there is a force Fx, while in the y direction, there is an n addition force acting in the upward direction. The net force is no longer 0, and now the resultant force will move the ball in the parabolic motion. Okay, so basically apa terjadi kat situ? Kenapa Newton's Law tu sekarang dah kenapa bola tu tak stay pegun adalah kalau kita faham tadi ada satu kita panggil unbalanced force ataupun daya tidak seimbang yang itu menyebabkan dia bergerak kerana sekarang force dah tak balance lagi. Okay, so basically itu yang saya cuba nak terangkan. Itu konsep yang pertama, yang ini konsep yang kedua. Okay, saya tak play video ni. Saya just saya nak mengatakan yang bahawa ada penerangan tentang kes yang kedua. Okay, kalau tadi kita dah nampak yang mana setiap di mana hukum Newton pertama ni ada dua kes lah. Okay, so
Yang ni penerangan tentang kes yang kedua lah. Okay, ni video penerangan tentang kes yang kedua. Okay, jadi baru kita, itu yang saya cuba nak cakap tadi, kita terangkan dulu konsep tu daripada atas sampai bawah ni kan. Kita cuba terangkan dulu sebaik mungkin dan menggunakan animasi, menggunakan dengan illustration, menggunakan penerangan, okay, dan student boleh play the video, ada interaction kat situ. So kita cuba terangkan sebaik mungkin dulu serta konsep tu. Okay, kita terangkan dulu konsep tu sebaik mungkin dulu. Okay, kasih dia faham betul-betul, baru kita test dia dengan sesuatu tugasan. Okay, so apa yang terjadi sebenarnya? Okay, kita balik semula. Ingat ni contoh yang pertama tadi, contoh kat page yang pertama ni tadi, crane ni kan. Sebenarnya apa yang terjadi kat sini sebenarnya? Boleh tak ada jawab sekarang? Okay, so kita boleh terangkan macam ni, by simple je dulu, kita boleh terangkan yang bahawa apa terjadi sekarang kat sini adalah mungkin pada keadaan asal yang mana position pertama sebelum bola besi ni ataupun pendulum ni dinaikkan, force adalah seimbang. Maknanya berat dia dengan normal force dia, dengan force yang diberikan daripada tension tali ni adalah sama. Okey? Tapi apa yang terjadi bila bola tu naik, sekarang dah tak seimbang. Ingat tak tadi video yang kedua kita tunjukkan bila player bola tu sepak bola. So ada external force yang digunakan. Contohnya mungkin kat sini motor yang tarik crane ni menarik bola ni. So sekarang force dah tak seimbang. Sebab tu kenapa bola ni boleh berat ke atas. Okay, sepatutnya dah boleh explain dah benda ni kenapa terjadi lepas tengok video tadi. Sebab konsep yang sama tapi different application. Okay, nampak tak? Sebab kalau kita faham konsep yang asal, konsep yang utama, every other thing, setiap benda yang lain adalah aplikasi sahaja sebenarnya. Aplikasi, dan mungkin benda tu kompleks sikit tapi hukum asasnya masih sama. Macam saya cakap tadi, setengah saintis, bukan setengah, saintis membuktikan bahawa pergerakan planet pun terjadi atas hukum Newton. Okay, berdasarkan hukum Newton pertama. Okay, so baru lepas kita dah terangkan semua konsep tu, baru kita bagi tugasan kepada pelajar. Okay, nampak tak? Rather than kita terus bagi dia tugasan selepu, okay, minta dia tolong selesaikan, saya rasa tu agak kejam ke satu kejam. Kedua, kita tak dapat nak push dia lebih jauh pada saya. Kita tak dapat nak push dia jadi lagi critical. Okay, sekarang bila kita dah kasih dia faham, kita dah nampakkan dia konsep ni, baru sekarang kita bagi tugasan. Okay, contohnya kini anda telah mempelajari hukum gerakan Newton yang pertama yang terdiri daripada dua keadaan, iaitu keadaan, keadaan pegun dan juga keadaan bergerak. Dengan menggunakan peralatan di rumah, okay, nampak ni, tunjukkan bagaimana hukum Newton pertama boleh diaplikasikan. Okay, so kita nak dihasilkan satu eksperimen yang mudah untuk menerangkan konsep Newton pertama ni. Pakai alat-alat kat rumah aja, yang senang-senang je boleh cari kan. Anda perlu, pelajar perlu menghasilkan EPUB beserta video dan juga penerangan tentang contoh yang diberikan. Maknanya dia kena terangkanlah bagaimana eksperimen tu dibuat. Lepas tu kita tambah lagi satu soalan, di dalam perbincangan nyatakan bagaimana anda boleh membantu ahli silap mata dalam melakukan persembahan yang ditunjukkan seperti di bawah dengan jayanya. Okey, sebenarnya ini pun konsep Newton First Law juga sebenarnya. Kalau dibuat eksperimen nanti, dia akan nampak ni adalah Newton First Law juga. Bukan dia buat eksperimen saja, kalau dia tengok video tadi pun dia dah boleh nampak sebenarnya ini adalah konsep Newton's First Law, yang mana yang kes pertama tadi kan, di mana objek tu akan sentiasa pegun. Okay? Setiap objek akan cuba untuk jadi pegun pada setiap masa unless kita bagi satu force lah. Okay? So ini adalah itu adalah contoh yang saya nak berikan. Okay? Dan bagaimana cara kita nak buat e-textbook ni, kita boleh lakukan dengan mudah sekali. Okay? Pertama, kita boleh pergi kepada Pages. Alright, so maybe saya go a bit basic. So kita pergi kepada Pages. Okay, macam mana kita nak buka Pages? Okay, kita boleh tarik iPad kita, letak jari kita di mana-mana di bahagian iPad anda, di tengah. Okay, contohnya antara kat sini lah, saya letak dekat sini. Saya tekan, saya letak jari saya dan pull ke bawah. Okay, sorry. Saya tekan dan pull ke bawah. Okay, saya boleh gunakan Apple Pencil saya dan saya boleh juga type kalau saya nak. Okay, so maybe saya pakai keyboard. Okay. Okay. So saya boleh gunakan pen saya untuk cari Pages. Contohnya just type, tulis je Pages kat situ, pakai pen. Okay, so nanti dia akan keluar Pages lah. Okay, dan ini boleh dilakukan bila anda telah mengupdate peranti iPad anda kepada iPad OS 14. Okay, so contohnya situ Pages. Okay, kita dah type, ataupun kita boleh type saja Pages dan
Okay. Okay. So bila keluar pages tu kita pergi pages. Okay. Pertama kali kita boleh pergi ke button plus ni. So ini apa yang anda nampak. Macam mungkin ni saya punya line sebelum-sebelum ni lah. Mungkin nampak kat sini. Mungkin anda punya mungkin lain sikit. So apa yang kita perlu buat sekarang, kita nak buka satu pages baru, satu file baru. Basically kita nak start over semacam yang telah diterangkan oleh penceramah-penceramah sebelum ini. Dalam Keynote dan sebagainya, dalam GarageBand, always kalau kita nak start satu file baru, kita tekan plus. So tekan plus, dia akan keluar macam ni. First thing first, ada banyak template yang kita boleh gunakan. Okay, nampak kat sini banyak. Tapi untuk kita menghasilkan buku interaktif ataupun EPUB, kita boleh gunakan apa yang dipanggil kat sini books. Okay, so nampak kat sini pun ada tulis untuk menggunakan EPUB, so kita pakai books. Okay, anda boleh gunakan portrait dan anda boleh gunakan landscape. So basically kalau nak gunakan, kalau buku tu banyak gambar dan juga banyak video, dia adalah lebih menarik kalau kita pakai yang landscape ni, yang melintang ni. Dia nampak lagi kemas lah, sebab dia memberikan ruang melintang. So banyak kita boleh isi macam gambar, dia akan lagi teratur. Okay, so saya cadangkan guna landscape, tapi terpulang portrait juga boleh. Yang penting portrait atau landscape lah, salah satu antara dua ni. Okay, so katakanlah saya pergi kepada blank, anda juga boleh pilih template kalau anda nak. Okay, ni template-template yang telah dibangunkan. Okay, saya kembali semula. Okay, sorry. It's okay. Template tadi adalah template-template yang telah dibangunkan oleh mereka Apple. So jadi kalau anda pilih tu, just saya cadangkan hanya tukar macam tukar tajuk nama, tapi kekalkan font dia, kekalkan susunan dia, sebab cara dia dah susun tu dah cantik dah. Tak perlu ubah. Dia dah direka oleh orang profesional, so dia mesti cantiknya orang design yang buat. Tapi sekali ni saya nak tunjukkan hanya contoh daripada buku kosong. Okay. Okay, pertama kali apa yang kita boleh buat, ini adalah sikap saya sendirilah. Pertama saya suka rename dulu. Okay, saya rename tajuk buku saya dulu. Sebab contohnya buku interaktif ataupun hukum Newton pertama. Okay, hukum Newton pertama. It's just my saya punya cara buat kerja. Saya suka save dulu sebab nanti senang. Okay, dan just tekan je. Okay, so you can click on cikgu-cikgu ataupun pendengar sekalian boleh just klik je kepada tajuk tu dan boleh tukar terus nama. Okay, tukar terus kepada nama. Okay, so apa yang saya nak tunjukkan sekarang di dalam pages ni, begitu mudahnya kita boleh masukkan semua benda tadi. Kalau ingat tadi saya ada letakkan video, saya ada letakkan music, saya ada letakkan gambar, saya ada letakkan annotation dan teks dan juga YouTube link juga tadi. So actually sangat mudah. Okay, bagaimana kita boleh lakukan, I think telah diterangkan juga dalam keynote, dalam sharing keynote dan juga keynote dan juga iMovie dan sebagainya sebelum ni. So kita kalau nak tambah sesuatu dalam native dalam pages ataupun any apps native dalam Apple, kita just tekan tambah. Okay, so apabila anda tekan tambah kat situ, Dr. Juf, butang yang terakhir sekali ni adalah untuk saya. Apa ni, macam mana Dr. Juf boleh ada ruler dekat atas tu ya? Dekat atas macam mana template ada ruler, ada pembaris tu. Oh, okay. Ada pembaris ni. Okay. Macam Yes. mana kita nak dapat pembaris ni? Kita boleh masukkan dia. Okay. Silap saya di sini. Yes. Okay. Dekat sebelah dokumen ni, Puan atau Cik Maniza, dekat sebelah dokumen ni ada satu logo ni. Kita boleh tekan kat situ. Okay. Kita boleh on-kan atau off-kan thumbnail kat tepi tu kalau kita nak on atau tak nak on. Saya suka on. Kita nampak the overview of the page. Kita boleh masukkan kat sini ruler. Okay. Alright. Dan juga kita boleh masukkan word counts. As you can see, this the word counts ada kat bawah ni. Terus keluarlah berapa word counts kita. Okay. Kita nak boleh on dan off kan. Personally saya suka je lah on kan. Dan ruler boleh hidupkan. Kalau nak 2 pages view boleh on kan juga. Okay. Dan juga smart annotation better kita on kan lah. Okay. Okay. So itu antara yang kita boleh buat dekat layout dia. Okay. Yang kedua kita boleh macam ni, saya nak terangkan mungkin yang on the right side ni, 2 button ni, actually beberapa button 4 button ni. Okay, so first kita boleh tambah dulu. Okay, kalau kita nak tambah sesuatu
contoh macam tadi, kita nak tambah video, nak tambah gambar, intuitively kita nak tambah sesuatu dalam kita punya buku. Okay, so intuitively juga button yang kita boleh tekan adalah yang pertama, tambah. Kita nak add sesuatu dalam kita punya content. Okay, contohnya tadi saya nak add katakanlah gambar. Okay, so saya pergi foto or video kepada gambar yang saya dah sedia ada. Kalau saya dah ada gambar, saya dah sedia ada gambar, saya masukkan ke foto dan video. Kalau kamera, saya ambil gambar live lah sekarang. Saya tekan, dia akan pergi kepada kamera dan saya terus ambil gambar lah, contohnya. Okay. Kalau Newton lalu depan mata saya ambil gambar dia terus lah, tapi dia dah tak ada. So saya lukis gambar dia. So saya pergi kepada foto dan video. Actually gambar Newton tu saya dah lukis dalam Keynote dan saya export dia kepada image. Okay. Dan jadikan dia image dan saya masukkan, saya dah save dia. So saya tekan foto tu dan saya dah masukkan image saya dalam satu album. Okay, contohnya saya dah letak satu album kat sini. Saya panggil Newton's Law. So semua gambar-gambar saya dah dalam ni. Gambar-gambar yang saya perlukan untuk pembangunan buku Newton saya ni, saya dah masukkan semua dalam ni. So lagi mudah lah, senang nak cari sikit. Kalau tak, kena carilah dekat foto macam biasa. Yang ni yang satu-satu mencari kan. Dah campur gambar WhatsApp semua bagai-bagai, susah nak cari kan. So saya masuk dalam album dulu, saya siap. Biasanya saya boleh kita boleh masuk dalam album, kita kumpulkan gambar-gambar tu. Senang kita nak cari nanti. Bagus juga in the future. Contoh kan, ni ada semi-static dan sebagainya lah, aquaponic dan sebagainya. So bagus kita letakkan dalam album. Okay. So kita tekan, kita cari gambar tu. Contohnya gambar tu adalah gambar ni. Okay. So contoh saya nak masukkan, tekan insert, dia akan. Okay, hold on, kejap. Alright, so dia akan masuk. Dah ada. So saya kecilkan sikit saya punya pages ni sebab saya nak adjust dia kat tepi, contoh macam tu. Okay, just letakkan je. Okay, cara lain yang kedua, kita boleh juga contohnya daripada Keynote Direct. Okay, saya buka Keynote saya, di mana saya pun kumpulkan semua gambar yang saya nak masukkan dalam pages saya dalam satu Keynote. Okay, contohnya. Okay, sebentar, dia lambat sikit, dia lagging. Alright. So contohnya yang ni, hukum Newton ni, ini semua gambar-gambar saya tadi ni. Okay, ni gambar yang mungkin telah ditunjukkan sebelum ni. Ini gambar yang daripada sumber internet yang mana kita tak boleh guna. Kalau kita jangan guna, bukan kalau boleh, memang kita tak boleh guna. Sebab ni gambar orang, hak milik seseorang. Jadi apa yang saya buat, saya ambil gambar ni dan saya trace, dan ini apa yang saya trace. Ni gambar saya, ni hasil kerja saya. So saya gunakan gambar yang ni untuk buku saya. Okay. So tapi saya kekalkanlah dekat sini. So in the future reference saya ada, saya boleh adjust ke ataupun saya nak lukis balik ke dan sebagainya. Saya boleh juga copy dari sini direct, tekan sekali, copy dia dan saya pergi kepada pages. Okay. Okay. Sekejap, dia ada slow sikit. Okay, dan saya paste dia dekat sini. Okay, nampak tak? Saya tekan sekali kat mana-mana. Tekan sekali kat mana-mana, tekan sekali kat mana-mana, kat luar, okay, dan paste dia. Nampak? Pun boleh juga macam tu kan. Dia ada slow sikit, tu tekan, paste dan paste dia. Okay, so ada dua cara lah, terpulang mana yang lebih lagi mudah, tapi konsepnya sama, kita nak tambah lah. Okay, so contohnya saya delete yang ni lah, saya pakai yang tadi saja. Okay, saya pakai yang sebelum ni. So yang ni saya dah ada gambar dia. Okay, contohnya sekarang saya nak tambah teks. Okay, contoh sekarang saya nak tambah teks. Apa saya boleh buat? Saya tekan pada yang besar ni, yang teks yang sedia ada tu. Dan saya boleh tarik pada button yang dot-dot biru ni semua ni. Kat tepi ni nampak ada beberapa dot biru. Anda boleh adjust lah. Macam ni contohnya nak adjust lah. Adjust kotak ni kecil sikit. Macam tu lah. Saya tak nak tulisan tu berada dekat atas muka Newton lah. Kat tepi ni aja. Dan saya just dalam any Apple punya apps, anda hanya perlu gunakan satu tab atau dua tab je paling banyak. Okay. Kalau satu tab, tekan sekali, nampak tak dia akan close semua option yang kita boleh buat atas text box ni. So, saya boleh cut text box ni, saya boleh copy, paste, delete dan sebagainya, comment dan sebagainya. Itu apa yang saya boleh buat. Nampak tak? Dia tak keluar dekat atas ni, dia tak keluar dekat atas, maknanya dia tersimpan sampai kita perlu guna baru dia keluar. So basically banyak produk Apple macam itulah, dia punya cara kita nak approach menggunakan produk dia intuitif dan dia suka minimize, kita tak suka macam terlalu penuh button tu dekat pages ni. Okay, so apa kita boleh buat, kita double tap
text tu, tadi saya single tap kan. Kalau saya tap sekali, dia akan keluar apa saya boleh buat. Tapi kalau saya nak edit text dalam box ni, saya double tap dia. Okay. Bila saya double tap, saya boleh terus type. Contohnya hukum Newton pertama. Okay. Hukum Newton pertama. Okay. Terjarak pula dia. Okay. Yep. Laju sangat. Okay. Hukum Newton pertama. Okay. Newton pertama. Contoh-contoh. Okay. So sekarang apa saya nak buat, mungkin sikit lagi penerangan. Saya nak sentuh pula button brush. Okay. Very basic dan very quick. Okay. So apa saya nak buat sekarang, saya nak ubah tulisan ni kepada sesuatu yang saya suka lah. Mungkin font dan size dan color dan sebagainya saya tak suka. So macam mana saya nak ubah tulisan ni, ataupun bukan setakat tulisan ni, apa-apa objek. Okay. Contohnya saya nak ubah tulisan ni sekarang, saya tekan kotak tu dulu, baru saya tekan brush. Okay. So that's the principle is, so the idea behind the logic, the logic behind saya punya action ni adalah saya nak ubah apa yang saya nak ubah, macam tu. So contohnya kalau saya tekan kepala Newton ni dan saya tekan brush, nampak tak option dia keluar? Okay, style, image dengan tapi kalau saya tekan kotak yang ada tulisan ni dan saya tekan brush, dia keluar lain. Tukar teks, dia keluar ada style dan arrange, tapi sekarang ada teks. Okay, dia tak ada image tadi. So function berbeza akan keluar jika kita tekan objek yang berbeza. Okay, so itulah logik dia. Kalau anda dapat logik ni, boleh guna any product, pages ke, keynote ke iMovie ke, dengan mudah. Konsep yang sama. Okay, so again saya tekan brush dan saya ubah. Contohnya saya tak suka tulisan Helvetica Neo ni, saya nak contohnya saya suka grafik. Mana grafik? Okay, grafik. Okay, dan saya tukar kepada tulisan dan sebagainya lah. Contoh nak kecilkan sikit, 90 ke, dan besar sebagainya. Okay, saya nak ubah dia ke tepi. Saya nak boldkan dia contohnya. Okay, so that's how simple it is. Okay, dan kalau saya nak ubah dia ke bawah sikit, contohnya tinggi sangat, saya nak satu saiz dengan kepala tu, kan, dia satu baris kan, dengan kepala tu, biar dia cantik sikit tu ada prinsip design sikit kat situ. Okay, so saya boleh buat. Okay, so that's very simple. How to use plus and brush, just to edit dengan tambah. Okay, alright. So mungkin lagi satu contoh saya boleh tunjukkan. Sebelum tu saya nak delete dulu yang ni. Katakanlah saya nak delete kotak ni, yang bawah ni, page kedua. Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana saya nak tambah YouTube link. Okay, contohnya saya delete dulu yang ni. Saya tekan sekali, saya delete. Okay, ada delete sikit. Okay, konsep yang sama ya, konsep yang sama. Saya tekan plus. Okay, dan saya pergi kepada web video yang bawah ni. Okay, bila saya tekan web video ni, dia kata enter a URL. So jika anda katakanlah anda dah buat any video yang anda buat kat rumah dan sebagainya untuk membantu penerangan pelajar, untuk membantu menerangkan pelajar tentang satu konsep dan anda nak masuk dalam pages, so boleh juga masukkan ke YouTube dulu contohnya, ataupun dah buatlah dulu ke apa, ataupun baru buat ke apa, link dia tu kita masukkan dalam ni. Contohnya, okay, so saya masukkan link saya. Okay, saya dah simpan link saya kat sini, kat saya punya keynote ni. Okay, mungkin ni satu tips jugalah. Macam saya, bila saya nak bangunkan satu konten, saya memang sediakan satu keynote, saya letak semua kat sini, saya dump semua kat sini. So senang nanti kalau kita nak gunakan balik kan, semua dah ada kat situ, nanti senang in the future. Sebab kalau kita dah buat banyak konten, nanti kita nak trace balik kadang tu take time lah. Okay, so ini adalah dia punya link tu. So kita boleh copy link ni. Okay, kita boleh copy link ni dan saya pergi balik kepada pages ni. Okay, dan saya slow sikit. Okay, saya plus, tambah, saya masukkan web video yang nombor 4 dari atas ni. Dan saya paste kat sini, tekan sekali, saya tap sekali je, dia keluar option paste. Dan saya pastekan dia. Okay, so, tuan-puan tunggu kejap. Kalau bergantung pada internet connectivity lah, dia akan loading web video. Betul tak video yang tu? Okay, kalau betul lah ni saya. So saya tekan insert terus. Okay, nampak tak sekarang? Dia dah ada video tu kat sini. Okay, tapi kat sini video dia colour putih background saya. Dan saya punya slide pun colour putih. Saya punya page saya colour putih. So mungkin tak cantik dan mungkin kita nak ubah lah. So apa kita perlu buat? Again, pilih dulu apa kita nak ubah. Bukan pilih ni kan.
Tapi kita pilih slide tu, belakang dia ni. Okay, saya tekan slide yang belakang dia, bukan yang video depan tu. Dan kita tekan brush. Okay, kemudian kita pergi kepada background. Kita ubah pada color yang kita nak. Okay, kita boleh kepada preset, gradient dan sebagainya kalau pandai main gradient. Okay, saya tak pandai main gradient sebab saya ni rabun warna. So saya sorry lah kalau pemilihan color tu tak cantik. Kadang-kadang saya buat buku ni, saya akan tanya member, betul tak gambar ni masuk tak ni? Sebab saya itulah ada isu rabun warna. Taklah buta warna tapi rabun warna. So tak tahulah ni cantik ke tak. Dr. Joe. Nizam, cantik tak? Okay, cantik. Okay, Dr. Joe. Ada satu soalan. Kalau kita dah masukkan video daripada YouTube, boleh tak kita ubah ni menjadi EPUB? Maksudnya kita ambil boleh, video tak ada masalah. YouTube, boleh. kita ubah kepada EPUB. Boleh buka lah buku tu kepada EPUB. Ya, boleh. Boleh play ni. Okay. Boleh as long as ada internet connection lah, sebab dia dah link kepada YouTube. So dia macam streaming lah. So kena ada internet lah. Internet connection. Okay. Alright, terima kasih. Masa baca EPUB tu kena ada connection, internet connection. Alright, no problem. Okay, so kita boleh adjust lah. Ikut yang kita nak tu. Dan kita boleh bagi tajuk kat atas ni. Okay, macam nak masukkan tajuk, nak masukkan teks tadi. Again, intuitively nak tambah sesuatu, tekan plus. Kat mana teks, kita boleh tambah teks tu dekat, teks tu dia bukan dekat dekat yang tab nombor 4 daripada kat atas ni, tapi tab yang tepi ni, nombor 3 ni. Okay, so kalau kita pergi depan sekali, pergi kepada basic. Okay, sekejap lambat sikit. Okay, kita pergi kepada basic ni. So kita boleh tekan teks. Okay, boleh tekan teks tu, kita boleh tambahlah teks yang sebagus, yang sebaiknya. Contohnya kita nak letak teks apa, penerangan dan sebagainya. Okay, dan kita kemudian adjust pakai brush. Okay, I hope, saya harap itu clear. Okay, kalau tak clear atau laju sangat ke ataupun slow sangat ke, bagi tahu saya boleh adjust ikut keadaan lah. Okay, malam-malam sikit ni laju sikit kan, kau tak ngantuk nanti. Okay, so contoh lagi yang kita boleh masukkan adalah, contoh kita nak masukkan suara. Okay, ataupun recording suara. Contoh kita dah buat satu music. Okay, semalam Dr. Nurhayati dah sharekan macam nak buat podcast. Okay, kita boleh save suara tu dan kita masukkan. Contohnya kita nak masukkan bunyi yang sebagainya, bunyi, tak tahu, bunyi bising dalam padang ke ataupun just any music latar bila sudah membaca. Apa kita boleh buat? Kita again plus, tambah. Okay, any tambah. Okay, kita pergi again, kalau media semua diletakkan, dia dah susun media ni dekat 4 ni. Yang nombor 4, maksud saya nombor 4 ni kalau kita kira satu daripada kiri lah, 1, 2, 3, 4, mana yang paling kanan ni. Okay, kat media ni semua kita boleh masukkan. Okay, tuan-puan boleh masukkan direct audio. Kalau tekan record audio, maknanya terus record audio tu sekarang. Okay, tapi saya nak tunjukkan kalau kita nak masukkan daripada GarageBand tadi. Contoh saya dah compose music ataupun saya record sesuatu music yang saya nak masukkan. Saya boleh masukkan daripada insert from. Okay, contohnya insert from here. Okay, nampak tak? Saya pergi kepada file saya lah. Contohnya dalam file saya dia adalah di iPad. Okay, kejap ada slow sikit. Okay. Okay, ada malam ni. Di UTM. Okay. So saya masukkan, saya pergi kepada GarageBand. Contohnya saya dah save. Okay, macam ni. Saya dah letak dalam folder di sini. So contohnya saya nak masukkan bunyi Ocean Bass ni. Okay. Ni muzik yang saya buat di GarageBand, so tak ada isu copyright. Ni saya punya, hak saya sendiri. Okay. So nampak tak sekarang? Bila saya tekan, dah masuk suara tu dalam saya punya keynote. Dalam saya punya pages. Okay, contohnya saya letak, saya delete dulu yang ni. Okay. Saya delete yang tu. Okay. So sekarang dah ada bunyi. Kalau saya tekan, sepatutnya ada. Tak ada pun. Lambat sikit. Okay. Okay, maaf internet mungkin kurang stabil kat sini, so ada delay sikit. Okay. Alright. So itu cara kita masukkan audio daripada GarageBand dan sebagainya. Contohnya kalau nak masukkan file lain pun boleh juga sebenarnya. Tapi bergantung pada sesuaian. Contohnya kita boleh masukkan image dan sebagainya juga daripada file lain pun boleh juga. Okay.
apa lagi yang saya nak tunjukkan? Mungkin apa lagi yang saya boleh tunjukkan di sini. Contohnya kat sini lagi saya dah tunjukkan macam mana nak konsep yang sama, masukkan video dan gambar adalah sama. Kita just masukkan file tersebut. Contoh lain adalah mungkin saya nak tunjukkan macam mana kita boleh buatkan annotation ni. Sebenarnya annotation ni saya buat di dalam pages ni. Okay, bukan saya buat dalam gambar tu, tapi saya masukkan gambar dulu dan baru saya letak annotation. Okay, contohnya macam mana kita boleh buat benda tu. Okay, saya pergi balik kepada tadi, buku kita tadi. Okay, contohnya saya buat di page yang baru. Okay, saya delete dulu yang ni, saya tak perlukan. Okay, dia lagging sikit, saya tunggu kejap. Alright, saya delete dulu. Okay, so apa saya boleh buat? Contohnya saya nak masukkan sesuatu image. Okay, so saya pergi balik dekat foto saya. Pergi balik ke album saya. Saya nak masukkan image contohnya lah. Contohnya crane ni. Okay, saya tekan crane ni. Okay, ada slow sikit. Okay, saya tekan crane tu. Okay, dia dah masuk dah dalam ni. Okay, dalam saya punya pages. Dan saya nak buat coretan dekat atas gambar yang saya ada sekarang ni. Ataupun annotation, ataupun bahasa Melayu mungkin coretan. Okay, apa saya boleh buat kat sini? Gunakan Apple Pencil saya tap dekat mana-mana. Okay, dan akan keluarlah option bawah ni. Option macam kita melukis dalam Keynote. So, kita boleh buat annotation. Okay, so saya pakai pen yang ni. Bukan yang A Yang A ni nanti saya akan tunjukkan tu scribble. Tapi sebelah yang A tu, yang color biru tu, saya boleh ubah color pen tu ikut sesuaian, mungkin merah, hijau dan sebagainya. Saya suka biru. So kita boleh terus labelkan kat sini. Kita boleh terus buat. Kalau dia mengganggu ni kita boleh tarik dia letak tepi ni. Kita tarik dia letak tepi. Kita nak lukis dia kat bawah tu dia macam kacau, kita tarik je yang butang kecil tu. Okay, butang kat tepi 3 ni. Okay, kita tarik je dia ke tepi. Nanti dia jadi auto minimize. Kalau dia tak auto minimize, kita boleh tekan button kecil tu, kita onkan auto minimize ni. Okay, kita onkan dia. So kalau kita onkan dia, automatik dia akan kecil sendiri. Tak payah tarik pun dia akan kecil sendirilah. Okay, so mungkin mudah lah nak lukis. So kita lukis lah. Kalau kita perlu buat annotation kan, mungkin kita nak tambah nota kat sini. Okay, kita nak tambah contohnya dan sebagainya lah. Okay, ni berat dan ini adalah force. Contohnya kita nak buat labeling, contoh dalam sejarah. Mungkin kita ada satu gambar, kita nak buat labeling dan sebagainya kan. Mathematics, kita nak tunjukkan macam mana. Ya, matematik ni tak puas kalau kita tak tunjukkan jalan kerja kadang pakai tangan kan. Saya ada kawan-kawan cikgu matematik pakai iPad mengajar untuk student juga. Memang dia suka, memang puas lah. Dia nak tulis juga tu kan. Equation tu memang orang kata kalau tak tulis tu tak puas lah hidup kan. Jadi mathematician kan. So, okay, kita boleh buat semua tu. Okay, dengan cantik lah dan sebagainya. Okay, tapi sebab tu saya tak cantik, kurang cantik sikit kot. Okay, so kita juga boleh buat kalau nak highlight pun ada di sini. Okay, ada highlighter juga di sini. Tapi highlighter ni kita boleh gunakan sebagai pen atau highlighter. Tapi saya rasa baik pakai untuk saya punya function ni, saya tidak menggunakan highlighter lah. Okay, saya hanya menggunakan pen saja untuk buat annotation lah. Okay, mungkin kepada aplikasi yang lebih sesuai mungkin boleh gunakan. Okay, so semua ni nampak tak, dia tak jadi image yang sama lagi. Kalau nak jadikan image yang sama, apa kita boleh buat? Kita jadikan dia image yang sama. Okay, maksudnya saya tekan tu, nampak tak? Dia jadi satu image tu. Saya letak satu jari saya kat situ dan saya gunakan jari saya yang lain untuk tekan yang crane tu pula. Dan juga tekan yang ni. Dan saya lepas, bila saya lepas jari saya boleh groupkan dia. So dia jadi satu image yang baru dengan annotation tu. Okay, kalau anda tak nak buat pun boleh tapi saya suka buat sebab nanti dia tak tertarik-tarik. Okay, dia jadi satu image yang kekal lah. So kalau saya nak buat gambar lain, saya pakai gambar yang baru. Okay, so ni terpulang. Nanti bila anda explore, bila anda buat, nanti anda akan jumpalah mana preference anda. Tapi dua-dua boleh, tak ada masalah. Nak jadikan group boleh, tak jadikan group pun boleh. Okay, right. So mungkin tu yang saya nak kongsikan sekarang, very basic. Saya just nak tunjukkan betapa mudahnya kita boleh masukkan, kita boleh gunakan pages dengan pantas untuk buat sikit penerangan. Provided kita dah adalah bahan macam video dan sebagainya tu, dan kita just compilekan jadi satu scrapbook untuk tugasan untuk pelajar. Okay, so bermula dengan apa saya terangkan tadi, pemahaman macam mana student kena faham satu konsep tu betul-betul. Kita pasti anda faham dulu. Once dia dah faham, baru kita
kita nak dia, kita bagi dia satu tugasan yang betul-betul mencabar dia kan, sebab kita nak test dia, kita nak push dia. Okay, kita tak nak dia jadi, kalau dia student yang C, kita tak nak dia jadi student, kita push dia jadi student A lah. Macam itulah, kalau dia student A, kita pastikan dia sentiasa A lah sentiasa. Okay, so bila kita dah siap tugasan ni, okay, contohnya bila kita dah siap semua ni, so basic dia saya dah terangkan semua. Okay, yang ni pun sama, kita masukkan gambar. Ini basically masukkan gambar, ini adalah teks. Okay, apa lagi? Video, okay. Okay, yang ni adalah, sorry, lambat sikit Ada delay Nizam Nizam, ada delay sikit Ya, ada delay sikit. Internet mungkin kurang smooth malam ni. Okay, itulah saya kena slow sikit. Takut nanti kadang dah jauh sangat saya cakap tu, dah terlepas Okay, so macam ni pun sama, saya masukkan. Ni video biasa, just daripada plus ni. Plus dan masukkan video ataupun image. Cuma yang ni tadi saya masukkan, yang ni pun image, gambar. Okay, yang ni dan gambar dan juga suara. Yang ni pula tadi yang saya pakai YouTube. Okay, saya masukkan dalam pakai YouTube punya link. Okay, so saya nak kembali semula kepada saya punya slide sekejap. Saya nak sambung kepada poin saya yang kedua. Okay, so saya nak sharekan balik skrin. Okay, mana share skrin saya. Dr. Jov. Okay, kalau ada apa-apa boleh tanya. Dr. Nizam boleh tanya kepada saya. Ya, saya. Okay, kalau untuk animation kan, maksudnya kita settlekan dulu dalam Keynote, kita convert to video, baru masukkan dalam Pages So kalau macam Keynote, kita boleh buat terus direct kan dalam Keynote. Tapi untuk Pages maksudnya all animation kita get it ready first dalam Keynote, lepas tu convert to movie dulu ya. Betul. Pages ni macam satu buku pun, buku terakhir kita, buku interaktif kita. So kat situ kita compile semua, kita masukkan iMovie kita, apa yang kita dah buat dalam contohnya dalam Keynote kita jadikan movie, kita masuk dalam tu, kita compilekan dia. Kita masukkan suara, kita masukkan annotation dan sebagainya. So pada saya Pages ni kita gunakan sebagai buku. Ya saya, terima kasih. So kita kumpulkan semua dalam ni lah. Ini adalah buku akhir kita. Akhirnya kita boleh publish buku ni sebagai EPUB. Mungkin tu saya tak tunjuk lagi, tapi nanti saya akan cover macam nak tunjuk, nak convert pada EPUB pada slide saya yang terakhir. Sebab nanti saya akan tunjukkan balik Pages, bagaimana student juga boleh macam mana student boleh pula menggunakan Pages untuk buat assignment tadi. Okay, tadi saya nak tunjukkan yang cikgu buat content untuk bagi kat student. Sekarang student pula akan jawab assignment tu dan nanti dia convert kepada EPUB. Cikgu pun boleh juga convert kepada EPUB dan share kepada pelajar. Okay, okay, nanti saya akan tunjukkan tu insyaAllah nanti. Saya tunjukkan. Okay, sekarang saya nak tunjukkan balik. Boleh nampak slide saya? Nampak Dr. Nizam Nampak. Okay, boleh continue. Alright. So saya nak tunjukkan tadi sebenarnya dalam buku fizik tingkatan 4 yang saya jumpa, bila cikgu menerangkan hukum Newton pertama tu hanya dalam teks saja macam ni. Ini saja cara penerangan hukum Newton pertama. Pada saya ini mungkin kurang jelas. Kalau saya sebagai pelajar sendiri, saya meletakkan diri saya sebagai pelajar dan saya baca teks ni, insya-Allah saya tak faham. Kalau lagi lah masa tu saya form 4. Sekarang faham lah, tapi masa saya form 4 saya tak boleh faham. So, sebab tu tadi saya bangunkan tadi video dan sebagainya untuk membantu student faham konsep ni. Sebab pada saya itu yang paling penting kita sebagai saya pengajar lah. Kita kena kuatkan student dengan yang basic je ni dulu. Sebab yang lain-lain adalah aplikasi. Aplikasi ni dia boleh belajar nanti. Bila dia explore dia akan nampak. Tapi orang kata fundamental ni kena very strong. Okay, so that's why kita spend sikit time untuk cover this fundamental dengan buat video dan sebagainya, buat buku interaktif tadi. Okay, so saya dah tunjukkan ni tadi. Sebenarnya saya patut tunjuk ni dulu tadi. Okay, saya nak tunjukkan buku ni dan juga saya dah cover sedikit lah berkenaan button ni. Juga button collaboration dan more ni saya cover lepas ni. Okay, bila saya tunjukkan tugasan pelajar. Okay, dan pelajar boleh gunakan apa yang saya nak cadangkan, poin yang kedua, bila kita dah bagi teks, dah bagi buku ni kepada pelajar, pelajar boleh berdiskus, berbrainstorm, bersumbang saran dan berkolaborasi. Macam mana kita boleh gunakan ni? Kita boleh gunakan
Notes. Okay, ada satu apps yang very simple yet powerful daripada iPad, dipanggil Notes. Okay, so kat sini student boleh discuss dulu among, mungkin tadi kita dah bagi tugasan tu, dia work as a group, kerja secara kumpulan. So mungkin 3-4 orang dia discuss. Okay, discuss dulu, brainstorm nak buat apa ni, cikgu kasih tugasan ni kan, macam mana nak buat eksperimen kat rumah ni. So dia bincang dulu, baru dia buat nanti kan. Okay, dan kita pun boleh check ni, kita minta dia hantar dulu brainstorming punya pages ni, ataupun e-nota, kita kata okay, proceed buat eksperimen ni. Okay, kita jangan kasi dia terus buat dia je dulu, nanti salah rupanya kan. So kita kena check dulu apa dia dah sarankan tu, kita semak dulu, kita bagi pendapat. Okay, why don't you tambah ni, why don't you use ni, macam tu kan, kita bagi sikit. Alright, so ini adalah contoh dia, contoh very simple saya nak tunjukkan. Okay, Notes is very simple tapi powerful. Kalau kita boleh buat satu webinar pasal Notes juga nanti di kemudian hari, tapi hari ni saya nak tunjuk very simple je. Okay, kalau tak masa tak cukup ni. Okay, so saya cover sikit, just beberapa perkara je saya nak cover. Okay, so mungkin saya boleh tunjukkan sekarang. Alright, so okay, saya pergi balik sini. Okay, saya pergi balik pada share screen. Okay, okay. Oh, dah pukul 10 dekat rasa macam baru cakap 10 minit. Okay, alright. Banyak masa lagi boleh. Ya, okay, so saya nak tunjukkan apps kedua ataupun native apps. Kita panggil native apps. Ini adalah apps yang sedia ada dalam semua device Apple, contohnya iPhone ke, iPad ke, iMac ke, MacBook dan sebagainya. Adalah dia memang dah ada, dia come free with all this dengan kita punya peranti. So dan bagusnya apps macam gini, dia akan update. Okay, contohnya bila ada update yang baru, dia akan tambah feature baru. Okay, yang mana kita pun boleh lagi advance lah, boleh buat benda yang lagi advance. Okay, so contohnya kat sini Notes. Okay, saya dah ada kat sini. Kalau tak ada macam biasa, kita boleh cari. Okay, tekan mana-mana kat tengah. Okay, saya suka pakai pensel sekarang, mudah. Okay, just scribble kat situ, tulis note. Okay, okay, saya tekan Notes. Okay, okay, sabar, dia slow sikit. Okay, alright, so ada slow sikit Alright, so ini contoh, dia akan buka apa yang live saya buka lah. Ni contoh saya punya contoh yang lain. Tapi saya nak tunjukkan okay, macam mana kita nak minta student tu okay, buat. Okay, so student boleh first, ataupun kita sendirilah, kita mungkin kena belajar dulu sebelum student boleh buat. So macam mana nak buat nota baru, tekan ni yang ada tanda pen dengan nota ni, kita tekan kat situ sekali. Okay, so now kita ada dalam page baru. Okay, so apa yang kita tulis pertama itu akan jadi tajuk kita almost automatically. Okay, so apa kita tulis pertama, tak kisah kita type ke, kita tulis pakai pensel ke, itu akan jadi tajuk pertama kita. Contohnya tugasan, saya type lah saya nak type kemas sikit. Anda boleh juga tulis pakai pen. Okay, dia akan terima juga tu sebagai tajuk. Okay, tugasan fizik contohnya lah. Ni contohnya saya bayangkan diri saya jadi student lah. Okay, tugasan physics. Contoh macam tu. Fizik. Okay, fizik. Okay, so pertama sekali. Okay, saya dah ada tajuk. So bila saya dah ada tajuk ni, okay, saya katakanlah bawah tu saya nak tulis pula. Saya dah nak tunjukkan kita boleh tulis juga pakai pensel. Okay, so kita just tulis apa saja, contohnya tugasan daya dan apa tadi? Daya dan gerakan. Contohnya lah. Okay, saya tulis pakai pen. Okay, so note sekarang ni memang macam pen dan pensel lah. Macam pen dengan kertas lah. Kita boleh guna, kita boleh type. Tapi kertas pun kita tak boleh type kan. So ni lagi power daripada pen dan kertas lah. So kita boleh guna pen, kita boleh type dan sebagainya. Okay, sebab saya pun suka tulis pakai pen ni, rasa macam very natural lah. Okay, so kita boleh tulis lah daya dan gerakan dan sebagainya, contoh apa dan sebagainya. Tapi saya nak tunjukkan kat sini adalah button ni. Mungkin sebagai untuk student melakukan tugasan tu, nak buat brainstorming tu, first mungkin dia nak buat checklist. Okay, so kita kat sini ada checklist. Contohnya macam tu lah. Okay, dia akan keluar kat situ checklist. Yang pertama, so ada jarak sikit kat situ, kita boleh
dia notes ni dia block by block so kat situ mungkin ada jarak sikit sebab kat sini ada space yang kita boleh gunakan. Okay, so kita list pertama contohnya dia nak buat tajuk. Okay, mungkin student mungkin buat checklist lah apa yang kita kena buat ni kalau kita nak buat eksperimen kan. Kalau dia tengok balik buku eksperimen tu mungkin ada tajuk, lepas tu apa lagi? Ada bahan, okay, apa lagi? Mungkin kita ada, kalau kita go lagi scientific mungkin ada pemboleh ubah, okay, pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay, constant pemboleh ubah yang dimalarkan. Lagi apa? Pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okay, contohnya dan sebagainya lah. Okay, cara kerja. Okay, apa lagi? Data yang kita nak collect. So kita boleh buat checklist ni. Macam ni cara ni kita just tekan je tadi sekali. Dan yang menariknya, katakanlah si Abu, si Ali ni dia nak berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Okay, kalau dah selesai je dia boleh check. Okay, dah siap. Okay, mungkin tajuk dah settle. Tajuk mungkin paling senang kan, dah settle lah. Apa lagi? Okay, pemboleh ubah dimalarkan mungkin dah settle, dah ada. Okay, dan sebagainya. Okay, so sebelum dia go further, dia dah boleh start ajak kawan dia dah. Okay, mungkin seorang boleh start dulu buat satu draft dan ajak kawan dia. Macam mana nak ajak kawan tu berkolaborasi? Okay, kita boleh pergi kepada button yang sebelah macam pen tu, ada 3 bintik tu. Okay, bila tekan kat situ, saya boleh share note. Ni, nampak ni gambar macam orang dengan tambah. So intuitively dia kata, saya nak share notes kepada kawan. Ya, belum keluar lagi. Okay, dah keluar. Share note, saya tekan. Okay, saya boleh share kepada kawan-kawan saya yang lain lah. Okay, contohnya saya nak share kepada, saya pakai message. So saya boleh share kepada message dan saya boleh mungkin copy link dan bagi link kepada mereka. Okay, so saya tekan contohnya message tu. Okay, so saya share kepada kawan saya, Nizamuddin. Okay, saya tekan share tu. Okay, then nampak tak kami dah share banyak dah sebenarnya sebelum ni. Okay, so tekan enter ni, tekan butang biru tu. Okay, so sekarang dia dah, okay, so sekarang bila yang ni dah bertanda ni macam ni, so maksudnya kawan saya dah boleh share lah. Ya betul. Saya dah terima. Saya dah boleh terima. Boleh tambah juga notan ni sekarang. So sekarang bermulalah brainstorming dengan kawan. Okay, dah bincang-bincang. Okay, kau buat apa, aku buat apa, kita nak buat apa ni kan. Macam mana, okay, mulalah discuss, boleh buat brainstorming dan sebagainya. Okay, macam tadi kan, kita buat checklist. Okay, siapa buat mana contohnya dan sebagainya kan. Okay, so boleh dah jadi group ni. So saya nak tunjukkan lagi contoh lain, feature dalam notes ni. Okay, so mungkin kita boleh, kat sini ada gambar kamera. Kat sini student boleh masukkan data-data yang orang perlukan. Contohnya kita boleh, student boleh scan dokumen. Contohnya dia jumpa satu buku yang menarik untuk buat eksperimen ataupun satu gambar dan sebagainya. So kita boleh tekan klik scan tu. Contoh saya tunjukkan ni sekarang. Saya ada buku atas meja saya ni. Okay, alamak. Nampak tak buku ni saya letak dia sengit-sengit sikit pun tak apa, tak ada masalah. Nanti kita boleh buat magic. Okay, saya tekan gambar tu, tekan klik. Dan apa yang saya boleh buat kat sini, saya boleh adjust ni, saya tarik hujung ni. Okay, saya tarik dia hujung ni. Saya pastikan dia betul-betul kat bucu buku saya. Sebenarnya kalau kita gunakan ambil gambar betul-betul, dia akan boleh detectnya sebenarnya cantik. Tapi saya sengaja tadi tak cantikkan sebab saya nak tunjukkan kita boleh adjust benda ni. Okay, tapi kalau cikgu ataupun pendengar boleh masa ambil gambar tu set yang cantik, automatik dia akan jumpanya bucu. Jangan risau. Dia bijak. Dia memang bijak lah. Okay. So dah okay ni. Kata kalau dah set ke semua bucu ni, tekan keep scan. Okay. Nampak sekarang saya dah ada kat bawah tu. Kalau saya nak scan lagi, saya terus scan sekarang. So dia akan jadikan satu file. Okay. Kalau saya cakap save, saya tekan save sekarang ni, maknanya satu gambar ni je lah. Tapi kalau saya nak, contohnya nak scan lagi, dia akan combinekan jadi dokumen beberapa pages lah. Contohnya maksud macam tu. Contoh saya dah settle, saya tekan save. Okay, so dia akan kat situ. Okay, nampak. Dan kalau tak okey ni, macam mana ambil gambar macam sengit kan. So saya tegakkan balik. Saya tegakkan dululah. Okay, macam tu. Okay, then done. Okay, ada slow sikit internet. Okay, saya done.
Okay, baru kemas sikit nampak kan? Okay, so dia automatic dia akan namakan kat atas tu, nampak tak? Dia tak tahu part mana dia detect 4th edition tu, so dia akan namakan balik. So kalau puan-puan tak suka, saya boleh tukar kat situ. Tekan kat 4th edition tu, sorry, slow sikit. Tekan gambar tu dan tekan kat nama tu. Contohnya nak namakan dokumen dengan lebih menarik lah. Dengan bukan lebih menarik, lebih betul. So kita namakan lah dia. Contohnya tekan kat situ. Ni buku Miska. Okay. Okay, contohlah contohnya. Tak ada. Okay. M-Y-S-K. M-Y-S-Z-K-A. Miska. Okay, save. Okay, and then done. Okay. Alamak, saya tak ubah balik. Sorry. Okay, saya nak pusingkan dia. Okay, tadi tak betul tepat tegak. Okay, sekarang saya nak pusingkan dia. Okay. Okay, so done. Okay, dah cantik dah scan saya. Okay, so itu yang pertama, kita boleh scan dokumen. So boleh share kepada kawan-kawan. Okay, Dr. Nizam boleh tambah sesuatu. Kalau Dr. Nizam nak tambah sesuatu dalam nota ni. Okay, boleh juga. Okay, ataupun saya nak tunjukkan mungkin yang keduanya, kita boleh buat yang menarik. Okay, macam ni kita boleh masukkan lah foto dan video dan sebagainya. Okay, sebagai contoh saya nak masukkan foto, very simple foto. Okay, sorry, ini saya ambil foto Kalau saya take foto, kalau saya ada perkara live yang saya nak ambil gambar pada waktu ini, saya boleh ambil. Tapi mungkin sekarang saya nak ambil choose photo and video. Gambar tu saya dah ambil dahulu dan saya baru nak masukkan. Contoh kita nak buat, saya nak ajak kawan-kawan saya buat eksperimen pasal buku ni lah. Saya ada banyak buku kat rumah, why don't kita buat eksperimen pasal buku. Okay, saya add. Okay. Okay. Ada lagging sikit, minta maaf ya. Internet ni. Malam-malam tak ada orang pun slow Okay. Okay. So, saya dah kongsikan gambar ni. So, saya cakap kat Nizam lah. Nizam, aku ada banyak buku kat rumah ni. Aku rasa kita boleh buat simple eksperimen pasal Newton's Law. Okay. Banyak je buku tapi tak baca ni. Baik kita buat eksperimen kan. So, saya ambil gambar ni dan saya boleh, apa yang saya boleh buat, saya nak tunjukkan sekarang. Kita boleh tekan gambar ni. Okay. Dan kita boleh pergi ke atas ni. Ada macam logo markup ni. Logo marker ni macam tip of a pen or tip of a marker. Okay, so you can click over there. Okay. Okay, dan kita boleh buat annotation atas ni. Itu yang saya suka Kita boleh buat contoh ni ada idea. Why don't kita ni kita timbunkan buku. Mungkin color kuning tak nampak. Okay, saya pakai color hitam. Okay, kita timbunkan buku dan tarik. Okay, macam konsep magician tadi gunakan tarik alas meja dekat bawah pinggan mangkuk, pinggan cawan tu lah. So kita boleh, mungkin saya dapat idea kat sini, saya boleh annotate dan sebagainya. Okay, saya boleh annotate, saya boleh contoh. Lagi satu kita boleh juga tambah kat sini yang menarik. Kalau tuan-puan nampak dekat plus ni, okay, dekat hujung ni ada plus. Kita boleh tambah contoh bentuk dan sebagainya. Ada anak panah kat sini, ada tulisan dan sebagainya. Contoh saya nak letak ni. Okay. Saya tak suka ada color hitam, saya nak tukar kepada color biru contohnya. Saya tekan je biru. Okay. Dan saya tarik dia. Contohnya saya letak dia dalam ni. Okay. Dan echo dia ni saya ubahkan di sini. Nampak tak? Saya tarik je echo tu. It's very intuitive Kalau tuan-puan tak pernah guna pun, first time guna mesti boleh rasa insya-Allah faham nak gunakan. Okay. So contohnya macam tu. Okay. Ataupun lain, saya nak tambah anak panah. Okay, nak panah tu kali hitam, saya nak kali hijau. Contohnya, saya nak tarik lah sebagainya. Okay, kita tarik force. Contohnya kita, tahulah So mungkin kita tarik ke kanan macam itu. Contohnya lah. Okay. Okay, dan sebagainya. Okay, dan kita boleh juga, apa lagi kita boleh buat? Okay, kita boleh highlight kalau kita nak. Okay. Tapi bergantung pada kesesuaian lah. Mungkin bukan waktu sekarang ni. Mungkin waktu untuk contoh yang saya gunakan ni lebih pada saya nak berbincang. Okay. Bagaimana pelajar boleh berbincang dan sebagainya sebagai grup. Okay. Bila kita klik done, tu Dr. Nizam dah tambah buku menarik ni. So maknanya sudah ada start discussion lah. So kita mungkin boleh gunakan FaceTime dan sebagainya untuk bincang dan juga masukkan dalam ni nota-nota dan sebagainya. Okay. So
banyak lagi kita boleh gunakan sebenarnya, tapi saya tak nak, saya rasa tak cukup masa kalau saya nak explain semuanya pada waktu sekarang. Okay, contohnya, tapi saya nak tunjukkan kat puan-puan yang kat sinilah macam mana student boleh berbincang dan buat brainstorming ni sama-sama. Okay, especially kat rumah ni, keadaan sekarang ni, kita bercerita keadaan sekarang di mana pergerakan agak restricted, di mana apa yang dia ada kat rumah adalah internet connection dan juga handphone ataupun iPad dan sebagainya. So mudah untuk dia masih teruskan pembelajaran dan mengalami, yang paling penting mengalami pembelajaran itu sendiri. Okay, bila dia berbincang kan, bila belajar ni bincang, dia banyak dia belajar sebenarnya, sebab dia tak malu nak tanya dengan kawan, dengan cikgu kadang dia malu. Okay, contoh ni Dr. Nizam pun dah tambah juga cara kerja, kita perlu bincangkan juga kat sini macam mana kita nak buat eksperimen ni, kita kena tahu cara kerjanya dan sebagainya. Okay, lambat sikit je, saya dah sampai bawah, kat lambat saya pun tak keluar lagi. Okay, sekarang dah keluar, nampak. So ini mudah aja, salah satu contoh. Okay, so cara kerja, contohnya cara kerja sebab Dr. Nizam yang suggest, dia kena buat. Itulah, macam itulah contohnya lah. Kita boleh bagi task kat situ lah. Contohnya task dan sebagainya. Okay, mungkin ni Dr. Nizam buat. Okay, bahan mungkin saya yang cover dan sebagainya lah. Okay, contohnya yang ni Rafidah buat dan sebagainya. Contoh macam tu lah. So kalau dah buat, kita tekan tick. Okay, kalau dia belum buat atau kita tak puas hati, kita antik dia balik. Contohnya macam tu lah. Okay. Okay, saya punya keyboard mengganggu pula kat sini. Okay. Okay, so bila dia dah siap buat macam saya kata tadi, bila dia dia terkeluar sendiri. Okay, so bila kita dah selesai buat sumbang saran ni, macam saya cakap dalam pages ni, minta student invite kita sebagai collaborator, so kita boleh tengok sekali yang tadi notes tadi tu. Macam saya cakap, kita tengok, kita kata okay, menarik eksperimen ni, atau kita kata mungkin boleh tambah ni, mungkin boleh tambah mungkin why don't buku tadi kan, contohnya nak timbulkan buku tu. Apa jadi kalau buku yang anda nak test tu, kita pakai kulit yang berbeza, kita pakai kulit yang licin contohnya, adakah dia akan membawa perbezaan? Atau kita pakai kulit yang kulit dia kasar, adakah dia akan membawa perbezaan? Kita tanya dia, kita buat dia fikir, betul tak? Padahal kita dah tahu memang ada beza, sebab dia akan beri friction kan, friction yang berbeza, contohnya kulit licin dan kulit keras. Okay, so itu yang saya nak tunjukkan next. Okay, yang mana student, bila kita dah bagi feedback kepada student dekat atas brainstorming yang dia dah buat tu, suruh dia buat. Kalau kita kata okay, ni dah cantik ni, boleh buat eksperimen, okay, jalan, buat eksperimen, tunjukkan, buat eksperimen, teruskan. Okay, so apa kita boleh buat, apa yang student boleh buat, kita panggil e-book juga untuk student. Kejap, saya share screen. Okay, okay, saya share Keynote. Okay, so dia dah buat semua ni, dia dah buat yang ni, dia dah buat, sumbang saran ni. So apa dia perlu buat adalah sekarang dia buat e-tugasan tu. Okay, so dia start buat dia punya e-tugasan. Okay, so dia buatlah dia punya e-book dia juga. Dia buat guna pages macam apa tadi yang cikgu atau pendengar buat, dan minta dia buat tugasan tu dalam bentuk e-tugasan. Okay, dalam bentuk e-book lah. Okay, dalam bentuk EPUB. Okay, so saya tunjukkan contoh mungkin bagaimana student boleh gunakan tu, macam mana student boleh buat EPUB tu pakai pages. Okay, saya stop, saya share dekat iPad Okay, share screen. Okay, nak start. Okay, Nizam, saya masih lagi ni saya masih lagi, okay, lambat sikit. Co-host dia keluar lambat sikit. Cuma Dr. Juf Fizal, boleh dengar suara saya, Dr. Juf? Ya, saya. Sekarang dah pukul dalam lebih 10 suku. So lebih kurang ada lagi 15 minit lah. Okay, just nice. Okay, cantik tu. Okay, saya tunjukkan satu contoh yang terakhir. Maybe soalan ni kepada notes ataupun okay. Tapi itulah. Saya rasa boleh Dr. Helmi, sebab dia akan buka dalam browser.
Sebab apa yang kita share ni dia akan buka, kalau yang tak ada Apple device, dia akan buka dalam browser. Sebab tu apa yang kita nak collaborate, tadi kalau perasan bila dia nak collaborate tu dia akan finishing up macam ada satu phase tu. Sebab apa? Sebab dia akan letak benda-benda yang kita nak collaborate ni, contohnya pages ataupun notes dan sebagainya dalam file iCloud kita. So bila dia dalam iCloud, saya rasa boleh dibuka dalam any devices. So orang yang tak ada Apple devices dia akan buka dalam browser. Dan saya tambah apa yang Dr. Juf ni, kita juga boleh save as PDF dan boleh share dengan yang lain. Juga sama dengan pages tadi kan. Yang ni pun kita boleh export kepada EPUB. Kan? So, betul. Itu boleh lah untuk betul. collaboration ataupun export. Ya. Silakan Dr. Juf. Betul tu Dr. Amy. Betul. Okey, terima kasih Dr. Amy. Tu okey, betul Dr. Amy. Saya akan tunjuk mungkin di akhir ni sikit ni, dengan masa yang saya ada ni, mungkin dalam 5 minit saya cuba rapkan sedikit. Okey, so ini adalah, dah nampak Dr. Nizam, Dr. Amy, nampak saya punya page. Okey, nampak? Okey. Alright, baik. Okey, so contoh yang sama tapi student boleh gunakan untuk menjawab soalan. Okey, contohnya ni pun gambar, dia masukkan gambar. Okey, dan ini cara dia tunjukkan lah. Mungkin dia tunjukkan apakah itu tujuan, macam mana nak barang, apakah hipotesisnya. Okey, tak keluar lagi. Okey, dah keluar. Apakah hipotesis, apakah pembuli ubah yang dimalalkan dan dimanipulasikan, dan apakah cara kerja. Macam mana dia nak buat eksperimen tu. Macam saya cakap tadi, kita dah check benda ni dulu sepatutnya. Okey, dan contohnya dia nak buat eksperimen macam ni. Okey, dia susun buku, dia ambil video dan dia tunjukkan dia nak test menggunakan 2 contoh buku yang mempunyai kulit yang berbeza. Contoh yang ni sebenarnya kulit dia kasar ni. Dia macam thesis kulit dia kasar. Yang ni adalah buku yang kulitnya licin. So apabila dia buat eksperimen, contohnya macam ni video okey. Dia tarik dengan satu force yang sama, force tu kena sama okey, dan dia ukur berapakah anjakan dia. Contohnya, berapakah anjakan dia diukur. Okey. Yang kedua pula, eksperimen yang sama di tempat yang sama, okey, di mana buku tu diletakkan nombor 4 daripada bawah. Okey. Diletakkan buku tu nombor 4 daripada bawah, kedudukan sama. Okey. Dan ditarik buku tu laju. Ditarik semula dengan force yang sama, semua kena sama, cuma buku yang kita main kat sini, kita manipulate-kan. Tarik buku tu dan student tu measure dia punya jarak tu. Okey. So mungkin dia boleh buat 3 kali dan sebagainya. Okey. Dan ini kita masukkan table Table ni pun kita boleh masukkan juga sebenarnya. Okey, kalau kita pergi kat plus ni, kita boleh pergi yang pertama sekali ni. Dia boleh masukkan table. Okey, yang pertama sekali ni adalah table. Okey, kalau dia perlu masukkan pie chart, dia boleh masukkan pie chart. Contohnya nak tunjuk kajian dia, okey, kajian keberkesanan pronunciation dalam bahasa dan sebagainya. Okey, boleh masukkan pie chart dan sebagainya. Tapi dalam konteks saya ni saya masukkan table lah sebab dia nak masukkan data dia. Ni data yang dia cuba masukkan ni lah. So dia buat percubaan untuk kulit kasar 3 kali. Dia tunjukkan purata dan tunjukkan kulit licin 3 kali, dia tunjukkan purata. Okey. So nampaklah sekarang kulit licin anjakan dia lagi sikit berbanding kulit besar. Okey. Dan dia boleh buat perbincangan, dia tulis, dia terangkanlah apa yang dia jumpa. Okey, apa dia jumpa, dia dapati yang kulit licin memberikan anjakan yang lebih kecil kerana geseran, perkali geseran yang lebih kecil. Okey, itu yang dia faham. Dan apabila dia buat eksperimen ni, apabila dia buat sendiri eksperimen ni, dia akan nampak sebenarnya. Okey, dia boleh jawab ni saya rasa. Sebetulnya apa? Sebab tadi ni, kain yang licin akan membantu persembahan. Kain yang lebih licin akan membantu persembahan. Maknanya, untuk tadi soalan saya tadi kan, macam nak bantu magician ni buat persembahan dengan jayanya, so dia kena pakai kain yang licin. Sebab tu akan membantu mengurangkan geseran kan. Okay, so geseran kain lebih kecil, kain yang lebih mempunyai perkali geseran lebih kecil, lagi mudah ditarik. Okay, lagi satu, daya yang kuat dan singkat diperlukan. Ini dia akan discover bila dia buat eksperimen tadi kan. Bila dia tarik buku tu sendiri, dia baru tahu macam mana nak tarik dengan betul. Okay, macam mana nak gunakan force tu pada arah yang betul dan singkat tapi kuat. Okay, dan juga dia akan perasan yang mana kalau dia explore masa kita tanya tu, apa jadi kalau kita tukar ke atas, contohnya paling nombor 12 daripada atas, ataupun kita tukar buku yang kita tarik tu paling bawah sekali. Dia akan nampak yang bahawa berat yang lebih besar akan membantu objek menjadi lebih pegun. Betul tak? So kalau kita letak mungkin barang yang lebih berat di sini, lagi senang dia akan stay lah, lagi mudah nak buat magic trick ni. Dan juga mungkin dia akan sedar yang kat mana buku kita letak, contohnya buku kulit keras, buku kulit licin atau buku kulit kasar tadi di atas satu permukaan tu.
permukaan tu pun memainkan peranan, betul tak? Kalau permukaan tu licin, maknanya kalau meja ni licin, mungkin lagi senang mengurangkan geseran. Okay? So nampak tak sekarang dia explore dan dia extendkan benda tu. Dan ini boleh dilakukan dengan objek-objek di rumah. Contohnya kalau dia nak buat eksperimen lain, contohnya kalau tak ada buku kat rumah, contoh tak, dia boleh gunakan pakai yang coins kan. Cawan, letak kertas, letak coins, dia tarik kertas tu laju-laju dan coins akan jatuh. Okay? Itu adalah juga contoh aplikasi Newton's Law. Okay? So mungkin last kali sebelum saya wrap dah 10.25 ni. Okay? So dekat atas ni, okay, dekat 3 butang ni, inilah kat mana kita boleh lakukan export tu tadi yang Dr. Helmi kata. Okay? So kita tekan kat situ 3 butang tu, kita pergi kepada export dan kita boleh pergi kepada PDF, Word dan EPUB. Dan juga yang 2 ni kita tak explore, kita explore yang 3 atas ni. Okay, kalau kita tukar kepada PDF, boleh. Tapi provided kita tak ada video ataupun suara dalam tu. So dia akan jadi PDF lah. It mean just PDF. Okay, something yang tak ada media tu lah. Okay, kita boleh juga tukar kepada file Word, Microsoft Word kalau kita nak. Tapi kita juga yang menariknya kat sini kita boleh jadikan di EPUB. Okay, di mana EPUB ni kalau kita tekan, dia akan jadi buku digital tadi tu. Yang saya cakap tu, kita jadi buku yang masih lagi kita boleh play video tu dan sebagainya. Okay, so kita tekan EPUB tu dan kita terus pergi kepada export. Okay, bila dia dah keluar kepada export ni, okay, so kita pergi kepada save to file. Okay, save to file. Okay, katakanlah saya nak save on my iPad ni, saya save dekat on my iPad saja, saya save Okay. So saya pergi cari kat mana file tu dan file tu yang saya boleh share kat orang. Kata pelajar tu nak share kepada cikgu ataupun nak hantar dan sebagainya. Okay. Ataupun dia boleh masukkan cikgu sebagai collaborator kalau cikgu nak check lah. Ataupun kita boleh jadikan dia terus buku. Okay. Kalau tadi saya buat tu saya save as a file. Dia save sebagai file lah. Okay. Tapi kalau kita nak terus save kepada buku, sama juga sebenarnya. Step yang sama. Tapi kita buka dia dekat, bila kita save tu. Okay. Sorry laju sikit. So bila kita save tu, saya terus buka dia dekat books ni. Okay. Saya terus buka kat book, saya dah boleh tengok terus jadi buku. Tapi kenapa saya tunjukkan tadi cara save sebagai file? Sebab kalau kita save sebagai book ni sekarang, yang dalam book ni kita tak boleh nak share. Okay. Yang ni sebab ni buku kita, so kita tak boleh nak share. Okay. Ni ada problem sikit ni. Okay. So yang ni saya rasa tadi saya tak tahu kenapa kadang dia jadi video tu ada problem sikit saya rasa. So yang ni okey, patutnya yang ni tengok tak ada masalah tengok. Kalau dia dah jadi EPUB, kita masih boleh play video tu semua. Tak ada masalah. Nampak? Video ni kita boleh play dan sebagainya. Contoh pula buku yang tadi satu lagi, buku yang cikgu tu. Buku ni, Newton's Law ni. Okay. Semua ni boleh play. Ni video yang YouTube tadi ni. Okay. Saya tunjukkan video yang YouTube tadi. Mungkin Dr. Maniza nak tengok tu yang YouTube tu. Okay, so yang ni video YouTube ni. Bukan, maaf. Ini yang sebelum YouTube. Ini video biasa. Yang video YouTube yang ni. InsyaAllah yang ni. Okay. Okay, sorry Okay. Okay, kita boleh tengok dia punya list. Bukan yang ni jugalah. Salah. Mana saya dah terdelete rasanya. Okay. Tapi boleh play, jangan risau. Mesti boleh punya. Okay. So saya nak stick to the time sebab saya janji nak habis 10.30 ni. Okay. So sepatutnya kita dah boleh, bila dah dalam buku ni, dah dalam file library buku ni, kita dah boleh tengok dia sebagai buku lah. Dan kita tak boleh ubah lagi lah. So kalau kita nak ubah, kita pergi pada pages tadi. Kita ubah pages tu. Okay, kita nak ubah susunan, nak tambah video sebagainya, kita export balik sebenarnya jadi EPUB. Okay. So EPUB ni adalah hasil akhir. Okay. Hasil akhir yang kita dah orang kata dah siap habis lah. Dah tak ada apa kita nak ubah lagi. Okay. So saya rasa saya nak wrap up kat sini. Okay. So saya rasa tu je saya nak share. Saya minta maaf lah kalau ada benda saya terlaju sikit dan sebagainya. Bila internet connection ni kacau ni, itulah macam-macam benda jadi kacau lah. So minta maaf lah kalau ada kekurangan, tapi boleh tanya, nak tanya apa-apa soalan dan saya juga boleh
jawablah apa-apa soalan. Even after lepas webinar ni pun saya boleh jawab apa-apa soalan, tak ada masalah. Saya suka berkongsi, tak ada masalah. Okay, so terima kasih saya ucapkan dan saya kembalikan semula kepada Dr. Nizamuddin.